Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil huda Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada seri ke-6 daripada pengajian kitab Fiqh Sunnah. Kita memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan isu semasa, terutamanya melibatkan orang yang sakit ataupun orang yang ada keuzuran. Kita masuk lagi pada pagi ini, pada seri kali ini, iaitu keuzuran orang yang uzur daripada melakukan solat, dalam melakukan solat. Uzur dalam melakukan solat ni terbahagi kepada dua. Pertama, keuzuran dari sudut nak menggunakan alat untuk bersuci. Yang kedua, keuzuran dari sudut cara melaksanakan solat itu sendiri. Jadi adapun yang pertama kita bincangkan dahulu, iaitu sejauh mana keuzuran yang membolehkan seorang itu tidak menggunakan air dan boleh digantikan dengan tayamum. Iaitu antaranya adalah air tak ada. Yang kedua, sakit. Dan bagaimana sakit yang dikatakan tidak perlu menggunakan air, iaitu sakit yang jika diguna air sama ada dia bertambah sakit ataupun lukanya jadi lambat sembuh. Kemudian bagaimana pula dengan orang yang turut teruzur, ada keuzuran daripada menggunakan debu untuk bertayamum. Ini yang menjadi persoalan. Contoh paling mudah adalah memakai suit PPE, Personal Protection Equipment, untuk doktor-doktor yang bertugas ataupun frontliners yang duduk di barisan hadapan, nurse-nurse yang duduk barisan hadapan. Jadi mereka ni kalau dah pakai suit tu memang susah nak sembahyang. Jadi macam mana cara solat mereka? Adakah mereka boleh menggantikan wuduk dengan tayamum ataupun nak tayamum macam mana? Sedangkan pakaian mereka tu tidak boleh ditanggalkan. Kadang-kadang sampai sehari tak buka pakaian tersebut. Jadi bagaimanakah mereka nak solat dalam keadaan pertama, iaitu tidak berwuduk dan tidak bertayamum? Masalah ini kita dah bincangkan dahulu. Mereka yang pakai personal protection equipment termasuk orang yang tidak dapat menyempurnakan basuhan anggota wuduk dan tak dapat juga untuk bertayamum dengan sempurna kerana tidak ada sentuhan dengan kulit. Adakah wajib dia buka baju je dan juga solat juga? Jadi Islam tidak menyusahkan sampai ke tahap itu. Dalam keadaan demikian, dari segi opsional lah, option pilihan, daripada dia terpaksa solat dalam keadaan tanpa ada alat bersuci, tanpa berwuduk, tanpa bertayamum, maka lebih baik dia solat dalam keadaan jamak. Seperti mana kita sebutkan dalam suri kelima baru ni, dia jamak. Dan kawan saya sendiri pun, seorang doktor frontliners, dia kata, saya sendiri pun, kalau jamak tu ada masa. Untuk zuhur asar, jamak takdim. Untuk maghrib isyak, jamak takhir. Subuh tu jaranglah ada orang kena pakai pakaian PPE waktu subuh, kecuali memang emergency. Jadi dalam keadaan dia memakai personal protection equipment ni, dia sempat lagi solat tapi jamak. Iaitu zuhur, jamak takdim, dan lepas isyak, jamak takhir. Berarti ada masa. Itu yang lebih baik daripada solat dalam keadaan tidak berwuduk maupun tidak bertayamum. Adapun dalam keadaan, kedua-dua keadaan tu tak boleh. Maksudnya tak nak jamak pun tak boleh. Contohnya terpaksa pakai PPE daripada sebelum zuhur sampai lepas isyak. Takkan nak jamak 4 waktu. Kok ada orang kata boleh jamak 4 waktu. Zaman Nabi, perang Ahzab, Nabi jamak banyak waktu. Itu bukan jamak, tu dah kira sebagai qada. Jadi adakah boleh dia jamak, dilewatkan? Adakah dia boleh berwuduk, bertayamum, tidak berwuduk, tidak bertayamum untuk menunaikan solat? Baik, dalam masalah ini kita dah sebut juga pada seri yang pertama atau kedua, masalah orang yang tidak boleh bertayamum disebabkan debu tak ada. Debu yang suci tak ada.
kita sebut walaupun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki kata boleh tepuk dinding untuk bertayamum, tapi waqi', realiti, Imam Abu Hanifah duduk di Baghdad, Imam Malik duduk di Madinah. Tempat-tempat ni memang kau sapu dinding tu naik debu habis. Jadi tak sama dengan tempat kita. Jadi tak boleh menggunakan fatwa itu untuk menjadi hujah keharusan bertayamum dengan menepuk dinding. Cumanya yang ada adalah satu pandangan daripada Imam Ahmad dan juga pandangan yang dipilih oleh Ibn Taymiyah, iaitu bagi orang yang nak tayamum tak dapat, maka dia boleh tayamum syarat. Tayamum syarat ni yang kita sebutkan, iaitu posisi tangan tu kita tepuk mana-mana, disapu dekat muka, sapu kat tangan. Termasuk juga tayamum syarat adalah mereka yang memakai PPE. Dia kena pakai suit tu pukul 5 pagi, tak ada salat subuh. Takkan nak tunggu buka suit baru 9 subuh, qada jawapannya. Maka dia boleh sama ada dia terus solat ataupun dia bertayamum syarat. Dia tepuk, sapu kat luar topeng dia tu, dia punya bahagian depan tu, dan tepuk pula sapu di bahagian lengan dia kanan dan lengan kiri. Itu dinamakan sebagai tayamum syarat. Dia sama juga dengan masalah jenazah COVID-19 yang kita sebutkan juga sebelum ini. Jika seandainya jenazah itu tidak boleh dimandikan, dan memang jelas memandikan jenazah itu mudaratnya lebih besar, nak tayamum pun sama juga. Kalau mandikan ada risiko, kalau tayamum ada risiko sebab bersentuhan. Maka boleh juga tayamum syarat, iaitu dengan ditayamumkan jenazah itu di atas bungkusan plastiknya. Tapi ke mana pun setakatlah praktikal mandi jenazah masih lagi jenazah dimandikan dengan air, Dan yang mandikan tu pun pakai personal equipment penuh komplit. Dia tutup personal protection equipment. Tapi kita sebut tadi keluasan fiqah boleh tayamum syarat jika memang jelas memudaratkan. Baru ni saya tengok video di US, tengok betapa ramai korban COVID-19 sampai yang Islam saja pun bergelimpangan dalam rumah mayat orang Islam. Ramai sangat orang meninggal. Jadi pengurusan jenazah dalam keadaan demikian, kau nak mandikan seorang mandi satu personal equipment, seorang mandi satu personal equipment, memang jenuh lah. Wallahualam. Baik, itu adalah pilihan yang diberikan oleh syarak. Dari sudut praktikal, maka kena ada ataupun pegawai yang terlibat dengan jabatan mufti turun sendiri ke hospital dan tengok kesesuaian. Mungkin di Perlis tak sama dengan di KL. Perlis kes kematian baru 2. Kalau negeri lain mungkin dah mencecah belasan. Jadi tak sama. Kematian tak sama. Jadi bila mana keadaan berbeza, maka hukum yang terhasil juga berbeza. Baik, itu masalah orang yang tak dapat solat disebabkan memakai Personal Protection Equipment, PPE. Yang kedua pula, keuzuran dari sudut dalam melakukan solat. Dia nak solat tak dapat dengan cara sempurna. Hal ini semua orang jelas hadis. Fa in lam tastati' fa sallu qu'udan. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa salli qa'idan. Ada riwayat tambahan lagi, fa in lam tastati' fa salli muttaji'an. Solatlah dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu solat dalam keadaan rukuk. Ada seorang riwayat daripada Daraqutni, kalau engkau tak mampu juga solat dalam keadaan baring. Solat berdiri jelas, clear, tak ada masalah. Ustaz-ustaz pun bertahun-tahun duduk masjid, duduk ngajak bab solat ya. Berpuluh tahun tak khatam lagi bab solat. Bukan tak khatam, duduk lupa manjang. Sebut sikit lupa, sebut sikit lupa. Orang suruh rapatkan saf tu berapa puluh tahun dah. Tapi sampai hari ini masih ada masjid-masjid yang jemaah dia tidak merapatkan saf. Sama juga berangkat tangan. Ustaz-ustaz pesan dah, baik tahu dah. Angkat tangan tu bagi tangan yang elok, tapak tangan menghadap ke hadapan. Masih ramai lagi yang solat lagu Ultraman. Siapa nama Ultraman, pasal tangan duduk depan. Macam nak fire Ultraman tu. Jadi masih ramai yang tidak melaksanakan apa yang diajar. Tapi secara generalnya orang faham cara solat berdiri. Dia yang timbul isu adalah solat duduk dan solat baring.
Untuk solat duduk, solat yang manakah, cara posisi manakah paling afdal untuk duduk? Asy-Syafi'iyah mereka berkata posisi solat duduk yang paling afdal ialah posisi duduk dalam solat, iaitu duduk iftirash, iaitu duduk dengan kaki kiri diletakkan di bawah punggung dan kaki kanan dipacakkan. Itu cara duduk paling afdal. Sebab apa? Sebab antaranya hadis apa? Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bila Nabi suruh, maka buatlah sekadar kamu mampu. Jadi kita dah tak mampu nak berdiri, buat rukun solat berdiri, maka sekurang-kurangnya kita duduk dalam posisi solat. Iaitu duduk posisi solat ialah duduk iftirash. Duduk dengan kaki kiri dimasukkan di bawah punggung dan kaki kanan dipacakkan tegak berdiri. Baik, itu duduk iftirash. Pandangan pertama. Kalau tak mampu, barulah kita duduk cara lain. Pandangan kedua pula, mazhab Hanabilah, mereka memilih yang lebih afdal solat duduk ni, kalau kita tak mampu solat berdiri, adalah dengan duduk bersila. Duduk bersila, tarabbu'. Sebab apa? Sebab kerana Nabi SAW dalam kes pertama Nabi sembahyang duduk, Nabi solat duduk bersila. Nabi jatuh unta ke jatuh kuda, tak ingat. Nabi jatuh dan Nabi solat dalam keadaan duduk bersila. Maka mazhab Hanbali dia kata yang lebih afdal kita duduk lagu Nabi ajak. Dah Nabi ajak duduk lagu bersila, kita pun duduk bersila. Dan yang kedua, duduk bersila ni memang lebih rahah, lebih rehat, lebih sesuai untuk orang sakit daripada duduk iftirash. Jadi relax sikit semayang. Adapun duduk atas kerusi, ni antara isu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita kaji bab hukum secara detail terperinci daripada sunnah Nabi SAW, solat duduk atas kerusi last choice lah, pilihan terakhir. Tapi kita ni jadi pilihan nombor 2. Tak boleh berdiri, terus duduk atas kerusi. Sebab masalah apa? Masalah dia kata kalau turun tak boleh berdiri. Kalau dia semai atas kursi, dia akan terlepas rukun apa? Dia akan terlepas rukun sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud sekali, tahiyat akhir sekali. 4 rukun dia terlepas. Sedangkan kalaulah dia solat duduk, dia hanya terlepas berdiri dan rukuk. Hanya 2 rukun sahaja yang terlepas. Jadi sebenarnya lebih afdal untuk orang yang tak sihat sembahyang duduk di bawah, bukan di atas kerusi. Yang sembahyang atas kerusi ni isunya mereka yang tak boleh bengkok kaki. Jadi bila dia sujud tu, dia akan makan jarak yang jauh, memang tak buat soft tersebut, barulah duduk di atas kerusi. Itu pilihan dia. Kena dahulukan salat duduk di bawah ataupun atas katil, kira dekat. Kalau dekat hospital tu duduk atas katil sembahyang terus, senang. Tak ada masalah. Kadang-kadang setengah hamba Allah dia kata makruh, tak boleh sembahyang atas tempat lembut ni, tilam tu. Saya kata memanglah kurang elok, kurang cantik. Tapi adakah larangan kita solat di atas tilam? Tak ada larangan tersebut. Tidak ada larangan solat di atas firash, hamparan. Cuma di Brunei dulu sembayang kapet masjid tu tebal. Baru kot. Letak tu macam tak tilam. Dah kapet. Tebal sungguh dia buat. Dia letak. Jadi tak ada siapa ulama pun yang kata tak sah solat kat masjid tersebut. Jadi tidak ada isu dia sembayang di atas katil. Itu lebih baik daripada dia sembayang di atas kerusi, kerana lebih banyak rukun yang mampu dia laksanakan berbanding solat di atas kerusi. Baik. Jadi antara 2 pandangan ni, yang mana lebih kita nak ikut? Solat duduk iftirash ke ataupun solat duduk dalam keadaan tarabbu', mutarabbi'an, duduk bersila? Wallahu alam, kalau kita teliti, pandangan lebih kuat adalah mengikut keadaan. Ikut keadaan. Ada orang memang dia duduk sebab sakit. Maka dah sakit sembahyang juga, lebih baik duduk bersila, lebih rahah, lebih rehat. Tapi setengah orang pula dia bukan sakit sangat pun, dia cuma tak boleh berdiri. Berdiri tu mungkin dia mamai nak tumbang dan sebagainya, maka lebih afdal dia duduk
iftirash sebab dia boleh melaksanakan rukun tersebut dengan lebih sempurna berbanding solat duduk semata-mata. Baik. Itu untuk solat duduk. Jadi kena dahulukan solat di bawah berbanding solat di atas kerusi. Yang ketiga pula solat baring. Ni memang tak larat sungguh. Duduk pun nak tumbang, pening. Macam orang COVID-19 kadang dah kritikal tu, nak duduk pun dia pening. Maka dia baring. Maka bagaimanakah cara solat dalam keadaan baring? Kalau ikut jumhur ulama, mereka berpandangan mereka yang tak mampu duduk dan mahu solat dalam keadaan baring, maka dia perlu baring di atas lambungan kanan dalam keadaan wajahnya menghala ke arah kiblat. Lambungan tu panggil apa? Rusuk kanan. Dia baring dan mukanya menghala ke arah kiblat. Berdasarkan hadis riwayat Daraqutni yang kita sebutkan tadi, iaitu Nabi SAW sebutkan, fa in lam tastati' ay yusalli qa'idan salla ala janbihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Maka jika dia tak mampu untuk solat dalam keadaan duduk, dia solat di atas rusuk kanan menghala ke arah kiblat. Itu bagi orang yang tak mampu solat duduk, solat baring. Kiranya macam posisi jenazah dalam kubur lah. Senang. Tak kira kata apa kasar pula. Tapi memang lagu tu lah. Memang posisi jenazah dalam kubur, iaitu jenazah dalam kubur, kita letakkan bantal untuk dia, kita baringkan dan bagi dia baring di atas lambungan kanan, muka dia menghala ke arah kiblat. Itu posisi orang dalam kubur. Begitulah juga posisi untuk orang solat dalam keadaan tak mampu berdiri maupun duduk. Dia solat dalam keadaan baring. Manakala Syafi'iyah pula, dia kata pilihan dia adalah sembahyang dalam keadaan terlentang. Jadi hanya kaki yang ditalakan ke arah kiblat, kepala ditinggikan sedikit dengan bantal supaya muka tu boleh menghala ke arah kiblat. Alasan dia apa? Antara alasan dia, hadis riwayat Daraqutni tadi adalah hadis yang dhaif, lemah, la yustambatu min hal ahkam, tidak diistimbatkan, disimpulkan daripadanya hukum hakam berkaitan. Baik. Jadi bila sembahyang, mana lebih kuat? Saya peribadi, saya cenderung pandangan jumhur, iaitu sembahyang dalam keadaan miring ke kanan. Cuma dari sudut realistiknya, takkan setiap kali nak sembahyang panggil nurse tolong alih katil dengan kiblat kot. Jenuh. Jadi dalam keadaan kesulitan nak menghala ke arah kiblat, dia boleh pilih mana-mana keadaan yang lebih dekat dengan kiblat. Kalau dia belok kanan, dia pusing kanan, baring di atas rusuk kanan lebih dekat untuk menghala ke arah kiblat, maka solatlah di atas rusuk kanan. Utamakan keadaan demikian. Jika tak mampu, maka cukup kakinya ditalakan arah kiblat. Ini senang. Pasal sengit sikit je ikut kiblat. Lepas tu kepala tinggi sikit. Kalau tak tinggi kepala pun tak apa, tak ada masalah. Supaya kepala tu mendongak seolah-olah menghala ke arah kiblat. Ini bagi orang yang solat dalam keadaan ta'adzur fi solah. Teruzur daripada melakukan perbuatan dalam solat. Baik. Timbul pula masalah bagaimana orang yang pakai suit PPE ni solat. Solat lagu mana dengan kasut tu? Takkan nak lipat lagu duduk solat tu. Jenuh lah. Terkepak kaki je. Dengan kasut tebal. Baik. Sebenarnya, cara duduk dalam solat ni, ada satu lagi riwayat dari riwayat Muslim, Ibn Abbas. Dia suruh solat dalam keadaan pacak dua kaki. Pacak dua kaki. Jadi, dipanggil duduk al-iqa'. Iqa' ni ada banyak hadis. Kalau kita jumpa hadis masalah duduk al-iqa' dalam solat ni, ada yang Nabi larang. Tapi dalam hadis ni, riwayat Muslim, Ibn Abbas kata, as-sunnah. Sunnah Nabi. Nabi ajak. Macam mana dikatakan duduk iqa', duduk yang dikatakan sunnah.
Panjang bahasan para ulama. Secara mudahnya kita kata, menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, iqa' yang Nabi larang tu iqa' duduk lagu anjing. Macam mana? Punggung kena lantai, kaki di atas kanan kiri. Gear kaki tu di punggung letak di celah-celah antara dua kaki. Itu yang Nabi tegah. Manakala duduk iqa' yang sunnah pula adalah duduk memacakkan kedua-dua kaki. Jadi bagi orang pakai suit PPE tu nak solat dalam keadaan serba terhad, dia boleh dalam posisi duduk dia pacakkan kedua-dua kaki. Tak perlu dia kepak, jenuh. Saya pun biasa juga pakai kasut, lepas tu nak kepak. Oi. Memang teruklah. Apalagi kasut boot lagilah tak pernah sabar nak kepak kaki. Jadi kaki tu dipacakkan dalam solat. Kalau orang tanya, sah ke solat? Ini antara soalan-soalan killer. Soalan menyebabkan sekali orang malas sembahyang. Duk bahas sah tak sah, sah tak sah. Ni nak habaq mazhab Hanafi ni. Sampai kalau ada kita tengah sembahyang, mai kucing kencing kat kita, anjing kencing kat kita, sah sembahyang. Sampai begitu sekali mazhab Hanafi. Bukan nak suruh ikut mazhab Hanafi. Kalau pakai ikut mazhab Hanafi, jenuh. Cerita mazhab Hanafi ni cerita orang Nigeria, orang belah-belah Afrika, kulit hitam. Jadi orang belah Afrika ni, mereka ni, kebanyakan mazhab Hanafi pure. Jadi bila ada najis tu, pakai elok. Ada najis kesan apa? Tak cicak ke, tak ayam ke, dia ludah, ambil kertas, sat, liap, lap, siap. Selesai, suci. Tak apalah. Jadi kita kata orang Melayu memang tak sesuai mazhab Hanafi. Biasa Melayu ni pergi akhirnya mazhab Syafi'i juga. Jadi dalam masalah mazhab Syafi'i sekalipun, sebenarnya apakah itu najis? Bagaimanakah kita anggap benda itu najis? Sebenarnya benda itu dianggap najis jika terbukti najis. Jika tak terbukti najis, ia tidak dianggap sebagai najis. Maka begitu juga dengan pemakaian PPE itu, ada bukti ke ataupun kita tahu ke najis? Kita tak tahu. Bila tak tahu, boleh saja sembahyang dengan suit tersebut tanpa sebarang masalah. Sebab al-aslu fil asya' al-ibahah, asal bagi segala sesuatu itu harus boleh. Jadi sama juga asal bagi segala jenis pakaian itu adalah suci sehingga terbukti ia najis. Maka tak timbul isu najis ke tidak suit, bahan yang digunakan untuk buat suit tersebut, equipment tersebut. Kalau terbukti, barulah dianggap sebagai najis. Itu pun kalau diluaskan lagi bahasan, contoh dia kata kasut boot PPE itu guna kulit khinzir. Bolehkah pakai dalam sembahyang? Itu pun dah ada keluasan fiqah. Kalau mereka yang menggunakan pandangan keharusan makan gelatin, menggunakan gelatin dalam makanan dan perubatan, sebenarnya dalam masalah ni tak ada masalah untuk memakai kasut daripada kulit khinzir tersebut. Sebab apa? Sebab mereka berhujahkan dengan dalil mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata yang Allah ulang banyak kali najis dalam Quran tu semuanya lahmul khinzir, daging khinzir. Tak termasuk kulit, tulang dan sebagainya. Syafi'iyah pula kata ayat tu walaupun Allah sebut lahmul khinzir, tapi dia termasuk dalam kategori itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Allah sebut sebahagian, tapi maksudnya semua sekali. Sekok khinzir tu semua najis, tak boleh. Haram. Wallahualam. Tapi dia masuk fiqh, dia ada keluasan. Sebab tu kita kena faham antara tiga istilah. Pertama, syariat. Yang kedua, fiqh. Yang ketiga, fatwa. Tiga ni nampak sama tapi tak sama. Walaupun pak sama, mak asing. Lain. Kalau syariah ni adalah benda-benda yang tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama. Solat wajib, solat 5 waktu, zakat wajib, zakat 25%. Itu namanya syariah. Siapa yang mengingkari syariat, termasuk juga dalam syariat adalah aqidah. Allah itu satu, malaikat itu wujud, Nabi Muhammad itu rasul. Itu semua adalah dalam bab syariat, tidak ada khilaf. Siapa khilaf dalam bab syariat, maka dia telah pun terkeluar daripada akidah Islam. Yang kedua, fiqh. Fiqh pula adalah khilaf dalam kalangan para ulama berdasarkan perbezaan pemahaman nas. Seperti tadi, Allah sebut haram tu daging khinzir.
Mazhab Maliki kata daging khinzir, hak lain tak najis, hak lain tak haram. Mazhab Syafi'i kata tak, itu itlaqul juz'i wa iradatul kull. Allah sebut daging khinzir, maksudnya semua sekali sekok khinzir. Perbezaan khilaf dalam kalangan para ulama. Yang ketiga pula adalah fatwa. Fatwa adalah hukum yang terpakai dalam situasi tertentu. Jadi seorang faqih, seorang yang nak habaq fatwa ke orang ni, dia kena faham tiga-tiga ni. Mana sempadan syariat, mana sempadan fiqh, mana sempadan fatwa. Fatwa tak boleh langgar syariat. Walaupun kalau tengok dalam kes-kes tertentu, kadang-kadang ada juga fatwa yang bercanggah dengan syariat. Contohnya macam masalah keharusan, ada fatwa tu, dia mengharuskan laki tu pakai pakaian perempuan. Laki tu laki, tapi dia dah buang kemaluan je. Kemudian memang sifat fizikal macam perempuan, memang lawa. Jadi akhirnya fatwa mengharuskan dia memakai pakaian perempuan walaupun dia asalnya seorang lelaki. Baik, itu fatwa terpencil lah. Tapi secara umumnya fatwa tidak boleh melanggar syariat. Fatwa adalah pandangan fiqh yang dipilih daripada ilmu fiqh khilaf para ulama untuk diaplikasi dalam situasi yang tertentu. Maka dalam masalah pemakaian, masalah cara bersuci, masalah cara solat bagi petugas-petugas COVID-19 maupun pesakit-pesakit di hospital, maka ia lebih kepada fatwa, iaitu hukum yang dipilih bersesuaian dengan keadaan di tempat tersebut. Itu adalah fatwa. Jadi sifat fatwa ni menyelesaikan masalah, bukan tambah masalah. Kita habaq tadi, dia boleh sembahyang dalam keadaan memakai PPE. Kalau dia pergi bincang pula, kasut tu diperbuat dari kulit khinzir, tak sah solat. Itu namanya menambah masalah dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan penerangan yang sedikit itu dapat jadikan sebagai satu panduan umum. Untuk lebih clear, jelas, mungkin boleh hubungi pihak-pihak yang berautoriti dalam masalah tersebut. Akhir sekali, sebagai pesanan daripada pihak Suara Sunnah, supaya teruskanlah duduk di rumah untuk kita memutuskan rantaian virus COVID-19. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat menyelesaikan masalah ini dan tahun depan kita dapat menempuh hidup seperti biasa. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.